Alright, cerita kita semua. Kali ini saya akan berkongsi dengan anda mengenai persidangan APEC yang berlangsung baru-baru ini. Sebelum tu, kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan APEC. APEC adalah Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang melibatkan 21 buah negara yang berdekatan dengan Lautan Pasifik. Apa isu-isunya? Apa isu-isu yang dibincangkan? Antaranya adalah kerjasama dan juga ekonomi serantau, perdagangan dan juga pelaburan. Nak tahu lebih lagi? Terus setia bersama kami dalam Cerita Kita. Today, as we work together as the region to mitigate the impact of COVID-19, the relevance of APEC has become even more pronounced. As we pursue regional solutions that help us to strike a delicate balance between our health priorities and economic needs, we are reminded not of our divergences, but our similarities, and of the fundamental fact that even in calamity, humanity will find a way. Telah ditubuhkan pada tahun 1989 sebagai tindak balas kepada pergantungan yang semakin meningkat. Ekonomi Asia Pasifik dan APEC berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dan tahap pendidikan melalui pertumbuhan ekonomi yang mampan dan untuk memupuk semangat kemasyarakatan dan menghargai kepentingan bersama di kalangan negara-negara Asia Pasifik. APEC, in my view, is an incubator cum enabler, one that provides the right framework for implementing economic ideas on a voluntary, non-binding and consensus basis. APEC ni adalah satu kumpulan yang non-binding. Maksudnya dia lebih kepada sukarela dan disebabkan oleh itu kebanyakan daripada perkara-perkara yang dibincang di dalam APEC bukannya jadi satu perjanjian. Tetapi idea-idea yang keluar daripada APEC selalunya dijadikan sebagai perjanjian-perjanjian di peringkat antarabangsa, berbagai hala ataupun dua hala ataupun lain sebagainya. Itu satu. Nombor dua, disebabkan oleh non-binding commitment. Pada pendapat saya, lebih apa yang APEC boleh tunjulkan ialah lebih kepada benchmarking ataupun membuatkan penanda aras. Dan selain daripada itu, kita juga boleh belajar sesama negara ataupun ekonomi APEC yang lain. Ya, seperti yang kita sedia maklum, kita sekarang ini masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadinya persidangan pemimpin ekonomi APEC 2020 dilakukan secara maya. Ya, siapakah pengerusinya? Sudah semestinya ayahanda, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama 21 pemimpin ekonomi APEC 2020. Dan apakah kecemerlangan yang dicapai? Malaysia mengakhiri peranannya sebagai tuan rumah Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 dengan cemerlang menerusi kejayaan mengisytiharkan Wawasan Putrajaya 2040 dan Deklarasi Kuala Lumpur. Sebagai tuan rumah, Kuala Lumpur telah berjaya menjalankan tanggungjawabnya dengan begitu baik. Kenapa saya berkata demikian adalah pada ketika ini, walaupun China dan Amerika Syarikat masih bertembung melalui peperangan dagang antara kedua-dua mereka, tetapi deklarasi ataupun komunike akhir telah berjaya dikeluarkan dengan persetujuan bukan 21 negara yang itu pentingnya, tetapi juga persetujuan di antara kedua-dua negara kuasa besar ini. Wawasan Putrajaya 2040 ini adalah untuk menggantikan Matlamat Bogor yang dilancarkan pada tahun 1994 dan berakhir pada tahun ini. Malaysia menjadi peneraju dalam merangka wawasan ini yang mana ia akan bertindak sebagai dokumen panduan utama untuk kerja dalam APEC bagi tempoh 2 dekad akan datang. Penghasilan dokumen strategi ini adalah hasil daripada kerjasama rapat Malaysia dengan semua negara anggota APEC.
Tahun ni 2020. Lagi 2 dekad 2040. Ya, kita mempunyai Wawasan Putrajaya 2040 yang mana mengimpikan komuniti Asia Pasifik yang terbuka, dinamik, berdaya tahan dan damai. Menjelang tahun 2040 di mana demi kesejahteraan rakyat Malaysia dan juga generasi masa hadapan. Wawasan tersebut turut mengenal pasti 3 pemacu ekonomi utama bagi mencapai cita-cita berkenaan, iaitu perdagangan dan pelaburan, inovasi dan digitalisasi serta pertumbuhan kukuh, seimbang, selamat, mampan dan inklusif. Deklarasi Kuala Lumpur menagih kerjasama ke semua 21 negara anggota APEC untuk membuka ekonomi mereka, tidak mengenakan tarif yang berlebihan terhadap barangan yang diimport dan juga tidak dikatakan menjadikan kumpulan-kumpulan elit tertentu. Dan yang paling penting adalah dalam deklarasi ini Kuala Lumpur mengajak semua negara mengamalkan dasar ekonomi yang terbuka yang seperti Malaysia amalkan. Jadi itu dikatakan intipati yang pentingnya, dan menariknya kesemua negara bersetuju, kesemua 21 negara bersetuju, dan juga Amerika Syarikat juga dikatakan tidak memberi tentangan terhadap deklarasi Kuala Lumpur ini, walaupun kita lihat Amerika Syarikat banyak mengamalkan dasar perlindungan yang agak berlebihan. Jadi ini penting, deklarasi Kuala Lumpur ini selain dipersetujui oleh kesemua 21 negara, ianya juga menagih sesuatu semua negara mengamalkan ekonomi terbuka yang diperlukan, terutama sekali apabila menghadapi kesan pandemik dan juga pasca pandemik yang akan berakhir harapannya tidak lama lagi. Pemimpin APEC juga berkongsi tindak balas daripada dasar masing-masing dan langkah intervensi dalam menangani cabaran yang dibawa oleh wabak itu dan menekankan kepentingan bekerjasama untuk membuka semula sektor ekonomi, mengembalikan pekerjaan kepada pekerja dan mengembalikan semula rantau ini. Antara intipati deklarasi Kuala Lumpur adalah keperluan menambah baik pendekatan rangsangan bagi membantu kadar pemulihan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan. Justeru, usaha seterusnya akan berkisar kepada usaha memperkasa kedudukan fiskal yang lestari serta telus. Ini bagi membantu pertumbuhan ekonomi yang utuh dalam jangka panjang dan memenuhi keperluan pembiayaan pada masa depan sekaligus mencana kesan positif dan lestari demi melonjak taraf kehidupan rakyat menerusi beberapa mekanisme tertentu. Jalan di tanah gersang, perutku jadi lapar. Inklusif? Macam pernah dengar. Apa maksud inklusif ni? Jom tanya yang pakar. Pemimpin-pemimpin APEC berharap akan wujud persekitaran yang dapat menyokong pembangunan ekonomi digital serta dasar ekonomi inklusif untuk memudahkan pemulihan dan pertumbuhan semula rantau ini dalam pasca pandemik COVID-19. Ekonomi digital ni lebih kepada pendapat saya merapatkan lagi jurang digital divide tu daripada bukan saja dari segi satu negara ke satu negara, tetapi dari segi aspek domestik juga. Contohnya dari Kuala Lumpur, bezanya Kuala Lumpur dengan negeri-negeri lain, contohnya Kuching ataupun Mukah dan sebagainya, yang digital divide ni adalah agak tinggi. Dan kalau kita naikkan lagi dari aspek serantau, contohnya di peringkat ASEAN, yang negara-negara APEC yang di dalam ASEAN, contohnya Filipina, Thailand, yang juga ada digital divide. Dan ini saya rasa memerlukan satu dasar jangka panjang untuk APEC dan bukannya satu yang Malaysia sendiri boleh buat pada tahun ini. Pembangunan sumber manusia dan pengukuhan ekonomi dan sokongan teknikal diperlukan bagi memastikan pekerja yang terjejas akibat COVID-19 diberikan bantuan yang sewajarnya.
Malaysia, negaraku cemerlang. Ya, kali ini kita sentuh mengenai holistik pula yang membawa maksud menyeluruh dan pemimpin-pemimpin APEC menyuarakan pendapat bahawa dengan teknologi baharu ini dapat mengendalikan sumber dan juga pembaziran dengan secara mampan dan holistik. Bagi mencapai kesepakatan mengenai deklarasi Kuala Lumpur ini, semua pemimpin menekankan keperluan memastikan akses yang saksama untuk vaksin COVID-19 yang selamat, berkesan dan berpatutan. Mereka juga menyatakan kepentingan persekitaran perdagangan dan pelaburan yang bebas, terbuka, adil, tiada diskriminasi, telus dan boleh dijangka bagi mendorong pemulihan ekonomi. Mereka turut meneguhkan sokongan terhadap usaha berterusan di Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO termasuk melalui pembaharuan yang diperlukan bertujuan meningkatkan fungsinya. Pemimpin APEC juga berkongsi tindak balas daripada dasar masing-masing dan langkah intervensi dalam menangani cabaran yang dibawa oleh wabak itu dan menekankan kepentingan bekerjasama untuk membuka semula sektor ekonomi, mengembalikan pekerjaan kepada pekerja dan mengembalikan semula rantau ini. Ya, antara pemimpin negara yang menyertai Forum Ekonomi APEC 2020 ini, siapa dia? Sudah semestinya kita ada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Lagi siapa lagi ada di sana? Ya, benar sekali. Walaupun dalam keadaan pandemik dan juga ura-ura Amerika Syarikat tidak berminat untuk menghadiri persidangan ketua negara APEC, umpamanya kerana perang dagang di antara negara China, tetapi Kuala Lumpur telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, di mana yang paling penting adalah kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu sendiri. Dan ini menunjukkan bahawa dan juga kalau nak dikaitkan dengan deklarasi Kuala Lumpur, komunike itu dipersetujui oleh semua di satu negara, dikatakan satu perkembangan yang menarik. Negara anggota juga bersetuju memperkasakan bidang inovasi dan digitalisasi dalam mewujudkan persekitaran ekonomi yang lebih utuh bersandarkan ekonomi digital. Kawasan Putrajaya APEC 2040 akan memastikan rantau Asia Pasifik menjadi lebih kuat dan mampu berdepan sebarang krisis, pandemik atau sebarang perkara kecemasan selain berusaha meningkatkan kemakmuran yang mampu memberi manfaat kepada semua. Bagi memastikan peranan APEC sebagai pentas utama kerjasama ekonomi serantau, negara anggota akan terus bersama menjadikan gabungan itu sebagai institusi usaha sama menerusi pemegang taruh dan mengamalkan takbir urus yang baik. APEC 2021 New Zealand will be the start of reigniting growth, continuing trade, and setting a plan for long-lasting recovery across the entire region. To all the 2021 APEC delegates, we look forward to providing a warm welcome to Aotearoa New Zealand virtually as we join, work, grow together. Haumie, huie, pai kie. Mengoptimumkan potensi insan ke arah masa depan perkongsian kemakmuran. Itulah tema APEC 2020. Diharapkan kita sama-sama dapat mencapai matlamatnya dan sama-sama kita perolehi manfaat daripadanya. Baik, sampai di sini saja cerita kita semua. Saya Nadir Nordin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menzahirkan kecintaan terhadap dunia motosikal menerusi lukisan garisan radikal, nama Hafiz Musta tidak asing lagi dalam kalangan penggiat seni lukisan tempatan dan luar negara. Menjadi satu-satunya pengkarya motosikal di Malaysia, beliau percaya dunia lakaran motosikal mempunyai peminat tersendiri.
Minatnya dengan lukisan bermula sejak di bangku sekolah menerusi galakan daripada Allahyarham datuknya, dan AT4400 nombor pendaftaran motosikal idamannya ketika zaman itu hadiah daripada Allahyarham datuk menjadikan karya Hafiz lebih realistik. Malah keterujaannya dengan motosikal buatan Amerika dan Eropah telah berjaya menarik minat Hafiz untuk mencorakkannya di atas kanvas. Tajuk motosikal jadi pilihan sebab sebelum ni saya memang tidak berminat langsung untuk lukis motosikal sebab yelah, ciri-ciri yang ada pada motosikal tu susah nak lukis roda, nak lukis rim, nak lukis enjin dan tempat-tempat yang detail tu sangat susah. Tapi saya tidak menjadikan itu sebagai satu halangan, so saya pun mencuba. Lepas tu one day saya terfikir kat Malaysia ni tak ada lagi di sini artis motosikal yang buat motosikal, so saya pun tak apalah, why not kita try. So 2015 tu saya cuba juga buat. Lepas tu aku post dekat Instagram dan sambutannya sangat menggalakkan. Walaupun melalui pengalaman pahit dalam dunia permotoran bukan penghalang kepada dirinya untuk menghasilkan karya yang mempunyai hubung kait dua roda ini. Mengakui setiap lukisan yang dihasilkan adalah mengikut permintaan pelanggan, anak kelahiran Perak ini memberitahu peranan media sosial peribadinya turut membantu mempromosi karya yang dihasilkan. Harga lukisan serendah RM450 sehingga mencecah ribuan ringgit bukan ukuran yang dipandang Hafiz, namun kepuasan peminatnya menerusi nilai seni itu sendiri membuatkan beliau perlu memberi hasil terbaik ketika berkarya. Setakat ini, lukisan motosikal kapcai telah menarik perhatian peminatnya yang menawarkan harga RM5,000 bagi memiliki karya beliau. Hafiz juga berkongsi pengalaman ketika turut serta dalam salah satu pameran lukisan di luar negara, menyaksikan peminatnya yang sanggup menukar jaket motosikal dengan karya lukisan beliau. Menyifatkan perkara itu sebagai unik dan pengalaman berharga, beliau tanpa mendedahkan harga sebenar jaket berkenaan mengakui ia jaket bernilai ribuan ringgit. Lukisan yang paling mahal yang saya pernah hasilkan dan orang beli, saya rasa dalam RM5,000 lah. Bersaiz 4x5 kaki. Antara jenama-jenama yang banyak saya lukis, macam Triumph, saya yang paling banyak Triumph, Harley, dua tu juga sebab saya punya klien banyak daripada US, so dia orang banyak layan motor macam Triumph, Norton, Harley Davidson, motor lama kan, motor klasik moden. Pemilik ijazah Sarjana Muda Seni Reka Grafik Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam Selangor ini turut yakin hasil karyanya mampu diketengahkan di negara sendiri selepas mendapat sambutan menggalakkan ketika menyertai pameran seni di luar negara. 2015 juga membuka lembaran kepada dirinya menempa nama di luar negara menerusi festival yang menghimpunkan peminat motosikal klasik. Malah hasil karya beliau berjaya menarik perhatian syarikat pemotoran. Melihat pengiktirafan yang diterima di luar negara, Hafiz mengakui dirinya perlu berani menceburi bidang seni lukis ini dan bersedia melepaskan jawatan sebagai ketua pereka konsep di sebuah syarikat rekaan animasi ketika itu. Mengikut tempahan lah. Tempahan, bukannya kita lukis dan dia orang pilih. Ada juga yang
yang pergi kita ke akaun Instagram Nobili dan Nobili. Dan kebanyakan yang selebihnya banyak yang commission art. Platform media sosial digunakan sebaiknya dalam mempromosikan karya dan ternyata menerima sambutan positif. Malah idea yang lebih kreatif diperoleh ketika bercuti bagi memenuhi tempahan peminatnya. Melihat sambutan positif yang diterima dan selepas 6 tahun berkecimpung dalam bidang ini, Hafiz menyatakan kesediaannya untuk memperkembangkan bakatnya bukan sahaja tertumpu kepada motosikal. Figura ini turut mengakui Pablo Picasso sebagai idolanya dalam menghasilkan seni yang lebih hebat dan mendapat tempat dalam kalangan peminatnya. Kat sini saya cuba hasilkan kereta Porsche yang ada kelainan sikit lah, iaitu dia more kepada rally car. So, lukisan ni saya ambil masa saya tak sampai dalam seminggu atau 2 minggu lah untuk siapkan dengan hanya menggunakan Chinese ink dan juga sedikit akrilik lah. Karya saya yang saya hasilkan adalah dengan menggunakan surface iaitu bahan-bahan yang saya jumpa kadang macam ni kan. Ini macam corrugated, dipanggil corrugated paper, iaitu orang kata apa, senang cerita bahasa Melayu dia kertas kotak. Panggil kertas kotak. Kalau tak kertas kotak ni pun kadang-kadang saya lukis atas graph paper, atas kertas matematik, atas brosur, kadang-kadang atas kertas yang orang buang. Kadang-kadang bila saya dah siapkan satu karya tu, bila saya post kat saya punya laman sosial, kadang ada orang sanggup menghabiskan beratus dan beribu ringgit untuk beli. Walaupun pernah kecewa berikutan hasil karyanya pernah dicuri, namun Hafiz yakin dengan penghormatan mempamerkan hasil karya di Balai Seni Visual Negara memberikan sinar dalam bidang ini. Ketika ini beliau dalam proses memperkemas serta menyiapkan hasil karya bagi pameran jemputan akan datang. Kalau kita bagi tahu rahsia nanti tak best lah kan. So kita bagi satu kejutan lah. Selama daripada 2015 sampai 2020 ni bermaksud dia dah 6 tahun. So saya kena buat validasi dan assessment untuk diri sendiri untuk beralih daripada motosikal ke subjek matter yang lain lah. Subjek matter lain tu saya tak tahu apa lagi, coming soon insyaAllah. Berusia 36 tahun, Hafiz menyatakan kesediaannya untuk terus serius dalam bidang ini walaupun mengakui pandemik COVID-19 menyebabkan pendapatannya terjejas. Namun permintaan masih diterima daripada kalangan peminat seni. Justru itu, beliau kini tidak hanya tertumpu kepada hasil lukisan motosikal sahaja, malah mempelbagaikan lagi karya-karyanya. Dan juga dorongan daripada isteri, beliau memanfaatkan sepenuhnya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dalam menghasilkan lebih banyak karya juga permintaan peminatnya menerusi lukisan garisan radikal. Berbekalkan bakat dalam seni lukis, Hafiz turut merancang untuk mempunyai galeri seni sendiri dan membuat pameran solo pada masa akan datang sehingga namanya sebaris dengan pelukis antarabangsa yang lain dalam memperkenalkan Malaysia di pesada dunia dalam kelasnya yang tersendiri.